آمين يا معلم رب حكمة علمني يا معلم رب حكمة علمني يا معلم رب حكمة علمني رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل من القسم نصرا وقدم إليك بين ذلك كله ورفع مرابتهم على البساط لولايته وألبسهم لباس لخدمتهم ya betul bitaufiqihi wa hidayati, artinya telah mengangkat ia Allah Ta'ala akan segala martabat mereka itu, yakni para awliya dan para awliya ini yang hal keadaan golongan arifin di atas segala hamparan kerajaannya, dan telah memberi pakai mereka dengan mereka itu dengan pakaian khidmat baginya dan juga penolongnya Allah Ta'ala dan petunjuknya Allah Ta'ala. Baik, kita masuk lagi dalam bab pujian dan juga dalam bab salawat ke atas Nabi. Sekarang kita bermasuk di antara bab pujian kepada Allah Ta'ala, bab hamdalah. Dan kita katakan bahawa segala puji bagi Allah Ta'ala yang tertentu yang telah memberi minum akan hati orang yang arifin itu dengan minuman kasih. Bila di antara orang yang telah menghirup di antara kasih sayang, minuman kasih daripada Allah Ta'ala, maka orang begitu dah tidak ada masalah lagi dalam nak melakukan ibadat kepada Allah. Dia mengibaratkan seperti mana bayangan cermin. Nampak di antara kita yang bermula, tapi hakikatnya dia yang bermula. Dia yang memulakan akan segala sesuatu dan dia yang mengakhirkan. Bila fahamkan Tuhan itu dalam bentuk demikian, maka manusia senang cerita bahawa semayang segala ibadat yang zikirullah dan baca Al-Quran ini manusia tak mampu nak membuat, melainkan bagi siapa yang mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka siapa yang syarat nak jadi dapat pertolongan daripada Tuhan, maka dia kena siapkan, kerana tempat urusan Tuhan pada manusia adalah pada hati dia. Maka hati yang sebelah kiri itu nak kena kosongkan. Hati yang sebelah kiri dada ni nak dikena kosongkan, nak dikena sucikan. Apa kekotoran yang dilakukan oleh hati? Kekotoran yang dilakukan oleh hati penghabis ringan, dia mengingati sesuatu yang lain daripada Allah. Apa lagi kesilapan bagi hati? Kesilapan bagi hati bila dalam keadaan dia meletakkan kasih hal keadaan yang lain daripada Allah. Apa lagi kesilapan dan kekotoran bagi hati bila dalam keadaan dia berpakaian dengan riak dan takabur di kalangan golongan-golongan yang mendapat laknat daripada Allah. Maka dengan sebab itu hati itu milik Allah. Hati, roh, akal dan juga latifatul rabbaniyah adalah benda yang satu. Roh dan hati dan akal adalah benda yang satu. Nisbah di antara namanya saja yang berlain-berlainan. Maka siapa yang nak mendapatkan tadbir Allah, orang yang nak duduk di dalam taufik, orang yang nak duduk dalam af'al ketuhanan, ialah orang yang menyiapkan diri dia, dikosongkan diri dia masya Allah, barang yang lain daripada Allah. Ketika dalam keadaan semayang, ditumpukan terus kepada Tuhan. Andainya 1% saja mengingati dunia ketika dalam semayang, maka tidak ada lagi dalam hati itu urusan Allah. Allah, dia yang maha bahagia, maha cemburu. Kalau tuan-tuan sayang Allah Ta'ala 90%, cuma 10% sayang anak, bini dan dunia, maka Allah tidak ada urusan pada batin manusia. Boleh sayang anak dan bini, tapi dia kerana Allah. Jangan sayang anak bini kerana nafsu. Kalau anak dan bini melanggar perintah Tuhan yang kita sembah selama 40 tahun, maka kita kena tegaslah. Pasal anak kita durhaka bukan durhaka biasa. Dia durhaka kepada Tuhan yang mencipta kita, yang Tuhan ibu bapa dia telah sembah selama 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba anak melakukan kesilapan dengan Tuhan kita, kita tak merasa sensitif. Maka dengan sebab itu, sayangkan anak dan sayangkan bini kerana Allah. Maka dengan sebab itu hati di antara bila orang mengangkat saja semayang takbir Allahu Akbar, maka hati itu ditakhallikan, dikosongkan barang yang lain daripada Allah. Lalu dalam keadaan dia menghayati semayang itu tadi, supaya dalam keadaan terikat hati dia dengan Allah, melepasilah rohnya kepada hadrat Allah, seperti mana sabda Nabi, as-salatul mi'rajul mu'minin, semayang itu mi'raj bagi roh orang-orang yang mukmin. Di mana dia meninggalkan jasadnya tadi di dalam masjid, sedangkan hatinya bergantung kepada Allah. Ditinggalkan jasadnya berada dalam masjid, hatinya dalam keadaan tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Dia dalam keadaan melakukan jasadnya, melakukan semayang dalam masjid, sedangkan di antara hati, ingatan dan rohnya dalam keadaan berbicara terus dia dengan Tuhan. Ini perbahasan dalam ilmu tasawuf.
Maka Allah angkat martabat mereka itu dengan hamparan kerajaan. Bila di bawah hamparan kerajaan, orang-orang ini di bawah tugasan ketuhanan. Wali-wali ini yang tenggelam dalam af'al ketuhanan. Seluruh perbuatannya tenggelam di dalam perbuatan Tuhan. Tidak dia meletakkan bahawa segala yang berlaku ini dengan kehendak manusia, bahkan dia berlaku di atas peraturan Allah. Allah yudabbirul amra minas sama'i wal ar. Dialah yang mentadbir bagi segala perjalanan langit dan bumi, dan seluruh di antara langit dan bumi di bawah tadbir Allah. La tatahar, tidak akan berlaku sesuatu gerakan walau kana bi zarratin, walaupun dengan sebesar biji sawi, illa bi iznillah, melainkan dengan izin Allah Taala. Maka dengan sebab itu, dengan tanpa izin Allah, dia tak akan bergerak. Maka dengan sebab itu nak ambil pada i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Usaha dan ikhtiar itu barang yang diperlukan. Tetapi tidak boleh di'tiqad usaha dan ikhtiar itu mendatangkan kesan, kerana hakikatnya adalah Allah. Memang ayat itu menunjukkan Muhammad yang melontar, tapi Allah yang mendahal, yang mengatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kerja Muhammad melemparkan batu. Hala tuju dan kuat batu adalah kerja Tuhan. Allah menentukan di mana batu itu barah. Sebab itu tembusan benda yang dilontarkan oleh Muhammad daripada tangan biasa dia, tetapi hantaran itu dihantar oleh Allah boleh menembusi bagi tubuh badan golongan-golongan kafir musyrikin. Ini perbezaan nak kena faham. Kerja, usaha dan ikhtiar bagi anak kita belajar. Keputusan muktamad adalah daripada Allah. Hayya 'alas solah, marilah mendirikan ibadat solat. La haula, tak ada daya bagi aku. Wala quwwah, tak ada kekuatan bagi aku dalam nak melaksanakan ibadat dan menolak segala maksiat. Illa billah, melainkan bersandar dengan Tuhan. Sebab itu dalam urusan semayang, dalam urusan ibadat, mesti sandar kuat dekat Tuhan. Yakni tanggalkan haula dan quwah kita dulu, supaya tenggelam dalam haula dan quwah ketuhanan. Maksudnya perkataan tu, bila setiap kali dalam amal-amal hayya 'alas salah, bila azan, orang tak ajukkan dengan perkataan hayya 'alas salah. Dia akan mengatakan la haula wala quwwah illa billahil azim. Begitu juga dengan kejayaan. Kejayaan bukan milik manusia. Bila hayya 'alal falah, dia akan sambut juga tidak ada daya bagi aku meraih kejayaan. Wala quwwah, tak ada kekuatan bagi aku menolak kegagalan. Illa billah, melainkan bersandarkan dia dengan Allah. Faham ayat ini dulu pelan-pelan. Ya? Kan tak nampak ni sekarang manusia dalam keadaan setiap daripada ibadat dia, dia mencampurkan lagi benih-benih syirik dia kepada Allah Ta'ala yang mendai, menjadi orang yang mendakwa dengan kudratnya dan iradatnya. Yang mendakwa bahawa ibadat ini kepunyaan dia. Yang mendakwa ibadat ini dengan kekuatan dan kemahuan dia. Cubalah tuan-tuan tengok. Allah dicabar manusia dalam Al-Quran di banyak tempat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Walau nasya'u lamasakhnahum walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Allah cabar manusia ni dua perkara. Yang pertama, kalau Allah lemahkan tulang badan kau, tulang-tulang belulang kau, Allah lemahkan akan urat kau. Ketika dalam keadaan kau jam pada ketika, famastata'u mudiyya wala yarji'un. Siapakah orang yang dah kena lumpuh yang boleh mampu pergi ke depan dan bosan ke belakang? Ini Allah cabar dalam surah Yasin. Ya, dia cabar dalam surah Yasin. Tapi Yasin ni orang salah faham. Yasin ni nak sampaikan ayat. Ada orang kata Yasin ni hati Quran. Tak, hati Quran dia tak ada dalam Quran. Hati Quran dia tak ada dalam satu surah. Hati Quran dia ada semua surah ada hati Quran. Surah ada 114, setiap daripada ayat itu diambil satu surah, diambil dua ayat. Jumlah hati Quran dimaksudkan ada 128 ayat. Jumlah dia lah, kalau 114 kan 228 ayat. Ini dinamakan Qalbul Quran. Yang orang Melayu kata qalbul Quran, tak, itu cerita orang Melayu. Bukan cerita dalam kitab. Itu orang tua-tua lah. Apa sikit Yasin, nak mati Yasin, yang tu Rasulullah suruh. Bila orang nazak Yasin, ya Rasulullah suruh. Bantulah mereka-mereka yang nak nazak itu dengan kalimah la, dengan suratul Yasin. Kerana baca Yasin pada saat orang yang nak mati ini meringankan bagi sakratul maut. Faham? Tapi orang tidak, Yasin ni kadang-kadang tidak. Bila anak nak peksa, cikgu-cikgu buat sekolah Yasin. Yasin ni sebagai tempat orang ambil hajat. Dulu saya mengaji kat Pulau Pinang, Pondok Haji Ahmad Tuan Husin, pondok pengarang kitab ni, pengarang kitab ni pondok.
Bila saya mengaji dekat situ ada makcik belakang tu, masa saya dah habis dah penghujung nak tutup setahun lagi, saya duduk belakang rumah sewa. Makcik seorang tu rumah sewa dia kosong. Dia panggil, dia kata, "Ustaz, tolong panggil budak pondok baca Yasin, rumah makcik ni kosong." Jadi kita pun baca kalau Yasin. Tak, tiba-tiba kebetulan pula ramai penuh pula orang sewa rumah dia. Setelah beberapa purnama, dia bergaduh pula dengan orang yang menyewa rumah dia. "Ustaz, tolong baca Yasin, halaukan orang ni keluar." Dia ingat Yasin ni apa kerja ni? Mula-mula hal keadaan baca Yasin tarik orang. Kemudian lepas tu bila orang dia bergaduh dengan orang, baca Yasin nak halau orang. Jadi pening bang. Tak pula musim pilihan raya. Semua parti berlaga baca Yasin. Parti tak berlaga, Yasin berlaga dengan Parti ni nak menang baca Yasin, parti ni nak menang baca Yasin, parti tu nak menang baca Yasin. Nasib baik parti kafir itu tak erti baca Yasin. Kalau tidak dia pun baca Yasin. Penjudah yang belaga apa? Surah Yasin belaga dengan surah Yasin. Yang tu dah jadi orang Melayu punya faham. Dia ambil Yasin begitu. Kalau menyusunkan Yasin ni, ada kala orang kata nakkan fadail, baca Yasin 7 kali. Ada orang kata baca 21 kali. Ada orang kata baca 41 kali. Bila baca satu hajat dalam 41 kali, maka bila tutup pintu, orang dalam tak boleh keluar, orang keluar tak boleh masuk dalam. Dan jangan bercakap pakai sesuatu. Baca 41 kali. Yang menyusun kaifiat Yasin ada nombor ni. Yasin 1, Yasin 3, Yasin 5, Yasin 7, Yasin 21, Yasin 40, apa satu? Yasin Muhammad Dayarbi nama dia. Dia Yasin Muhammad Dayarbi dengan Sulaiman Ad-Darani. Ini dua orang yang mencari kebanyakan hikmah daripada ayat-ayat Quran. Kenapa ada orang baca laqad ja'akum lepas sembahyang 1 kali? Kenapa ada yang baca 3 kali? Kenapa ada yang baca 7 kali? Kenapa ada yang baca 9 kali? Yang ini Syekh Muhammad Dayarbi dengan Syekh Sulaiman Ad-Darani. Dua di antara ulama tokoh ni mengirakan di antara kelebihan-kelebihan ayat. Yang itu cerita dia. Maka di antara hal kadang dia katakan orang-orang yang macam ini dia merupakan orang yang hal kadang berkhidmat mereka dan diberikan hamparan kerajaan Allah Ta'ala. Orang yang hal keadaan telah pun bebas mereka, roh mereka merdeka daripada segala cengkaman. Syarat bagi mereka yang nak menjadi golongan wali-wali Allah ialah golongan yang memerdekakan dirinya dulu dengan beberapa tambatan. Tambatan yang pertama, merdekakan dia dulu hal keadaan daripada godaan syaitan, daripada menurut syaitan. Yang kedua, daripada menurut kehendak nafsu. Daripada tiga dan ketiga, bermuamalah, berhubung dengan manusia yang melalaikan akan dia. Yang keempat, membuang dalam hati kasih kepada yang lain daripada Allah. Yang kelima, dia tidak hubbul dunia, kasihkan dunia. Hubbul syuhra, tidak gilakan kemasyhuran nama dia. Hubbul jah, gilakan kemegahan. Hubbul riyasah, gila nak jadi ketua. Wahub macamnya hubbul amwal, cinta kepada harta. Tak ada, ni syarat dia. Sebab itu orang tanya kalau dalam semayang ni apa masalah bila semayang ikut rukun dalam keadaan demikian. Tiba-tiba dalam keadaan hati dia tak ingat hal keadaan tak berhubung dengan Tuhan. Orang fiqah kata senang je, sah semayang. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Janji rukun 13 tu berjalan dengan betul. Tapi orang tasawuf tak pandang ke situ. Orang tasawuf kata bahawa semayang ini dihadapkan hati kepada Allah. Allah tak lihat pakaian yang kau pakai, rupa bangsa dan apa yang ada dalam masjid. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Tuhan tengok pada hati kamu. Masa semayang, hati itu boleh tak ikat kat Tuhan. Nak kata manusia kuat tak kuat. Dalam semayang maghrib dengan Tuan Imam tadi 3 minit. 3 minit tu boleh tak kunci hati ingatan dengan Allah. Itulah kekuatan roh kita. Tak kuat. Siapa kata kuat? Mana ada orang kuat? Kalau dia semayang 3 minit tu boleh ingat Tuhan lah. Tak apa hari jadi wali dia. Kalau semayang pas semayang Isya 4 rakaat, hati dia tak bercakap-cakap, senang dia jadi wali. Kalau orang berzikir, tak ada apa cita-cita dan angan-angan dia, senang jadi wali. Kan bayar no pun. Kadang-kadang dia semayang Allahu Akbar. Datang orang sebelah, tiba-tiba dia tarik bau. Hai, harum minyak taruang ni. Hati dia bercakap, sudah, semayang tu pada batin tidak ada urusan lagi dengan Tuhan. Apa ya? Payah bang. Sebab itu dia kata, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Tuhan dengan sabar dan semayang. Fa innaha, dikembalikan balik kepada semayang. Itulah kabiratun. Memang berat semayang ni.
Illa adal khashi'in, melainkan orang yang semayang ada talian ikatan hati dia dengan Allah. Kalau nak cari dalam 1000 orang nak semayang khusyuk, 10 orang tak jumpa bang. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, pertanda antara kerosakan umat dan hampirnya jahanam dunia ini berlakunya kiamat. Yang pertama, umat aku akan banyak meninggalkan semayang. Yang semayang segelintir saja di kalangan mereka. Yang segelintir itu pun kata Allah, aku tarik khusyuk daripada hati mereka. Lalu mereka sekadar semayang, tetapi hati tak boleh nak kunci dia dengan Tuhan. Ada orang dia sembah Allah atas kesedaran ilmu kerana dia yakin Allah itu Tuhan. Yang kedua, ada orang semayang sebab dalam keadaan dia mempertahankan, dia mengatakan pasal orang kalau tak semayang Allah yang bagi rezeki, jadi nak kena sembah Allah. Dia sembah Allah sebab dia pegang Tuhan tu bagi rezeki. Kata Rasulullah lagi, ada yang mereka semayang kerana mereka takutkan akan Allah, kerana dia tahu Allah itu adalah sifat. Laju, aku kalau bercakap ni nak slow ni kami payah. Orang yang mengatakan dia sembah Allah kerana Allah itu yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia takut Allah mematikan dia. Namun nak mutlak secara mengatakan, kenapa engkau sembah Allah? Kerana dia Tuhan. Kenapa engkau sembah Allah? Kerana kita hamba. Istilah nak mendapatkan dua perkara ni dia jadi payah. Nak jadi hamba Habsyi pada hamba-hamba pada zaman Rasulullah, yang mereka bekerja bukan ada jaminan gaji, yang mereka bekerja bukan takut dengan apa-apa ugutan. Kerana mereka bekerja menuntut bagi redha Tuhan dia, supaya Tuhan dia suka. Tuhan dia kalau suka, dia akan merdekakan di antara hamba dia pada bila-bila masa. Maka kalau nak tahu, adakah kita ni merdeka tak merdeka? Aku cakap kita, bukan negara. Kita ni merdeka tak merdeka? Merdeka tak merdekanya kita, tengok dari mana. Bila kita nak bangun sembahyang malam, ada tak kita ditawan oleh nafsu? Bila dalam satu hari, ada tak kita membaca Al-Quran? Selagi manusia dalam keadaan tak boleh istiqamah kekal dalam baca Al-Quran, selagi itu dia meraban dan masih lagi membuta dalam berjalan kepada Allah. Ni Quran dia tak boleh tinggal. Dia sumber yang paling kuat. Paling kuat. Sebab tu paling berat di antara tanggungannya. Bila orang mengajar kitab. Bila orang berdakwah. Bila orang berceramah. Sedangkan dia meninggalkan kepada Al-Quran. Takut sumber yang keluar daripada dia lebih banyak daripada kata-kata nafsu. Faham? Quran ni nak kena jaga. Maknanya, adakah kita dah merdeka daripada nafsu? Belum tentu lagi. Ada kala pukul 4 pagi, peringkat umur dah 50 tahun, dah 60 tahun. Bangun pukul 4 pagi, dah terkencing dah basah, dah dibasuh. Dah memang tak boleh tidur. Dah dilintaskan dalam ingatan dia. Ingat, kata Rasulullah, bahawa kubur itu gelap, penerangnya adalah tahajud dan qiyamul lail. Ayat tu pegang, semat untuk tengah-tengah malam. Hari ini saya bertempik dalam masjid ni, tuan-tuan akan ingat sampai akhir hayat tuan-tuan. Bangun pukul 4 pagi, perkataannya akan keluar. Kubur itu gelap, penerangnya adalah qiyamul lail. Kubur itu adalah gelap, penerang dia adalah tahajud, kata Rasulullah. Bila dah bangun, dia dah kencing, dah cukup main kencing. 2-3 gantang dia kencing. Dah lepas dia kencing tu, dia dah basuh kaki, dah basah. Dalam perjalanan dia nak masuk tidur tu, datangkan peringatan bahawa umurnya dah tua, bahawa kuburnya yang dah tua. Nafas yang ditarik mendekatkan pada kubur, nafas yang dihembus menjauhkan daripada dunia. Sedangkan masih kerana tekanan nafsu mengajak dia mengantuk, lalu kalahlah dia dengan hal keadaan suara kerohanian yang mengajak dia beribadat. Lalu dia naik balik atas katil dan tidurlah di sebelah isterinya tersayang. Yang ini nampak dia merdeka, tapi hakikat dia masih lagi di bawah hamba dan tawanan pada nafsu. Faham ya? Banyak bang, dia ada bang, nafsu ni dia ada sebelah kanan. Sebab tu zikir tu dia kena mula sebelah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sebelah kanan ni bahagian nafsu, sebelah kiri ni bahagian roh, yakni hati. Faham? Dia jadi macam tu. Nafsu ni bang, tahu? Nafsu ni, dia umpama kata bola ataupun belon yang masuk, tenggelamkan dalam air. Kalau dia bocor sikit aja sekarang, maka masuk dia air. Faham ayat tu? Abang semayang lah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Agak ni macam ni yang Syah Asrullah cakap. Sepatah Haji cakap Melayu tu. Dah bocor dah situ. Urusan rohani dah bocor. Tunggu angin nafsu akan masuk pada air nafsu akan masuk pada ketika itu, semayang dia akan jadi lara. Tapi walau macam mana pun tengah semayang tak ingat Allah, semayang tetap kena buat. Itu undang-undang ni. Kalau orang asli masuk Islam pukul 6 petang tadi, maghrib tadi, dia kena ikut ajukkan semayang. Nisbah nak payung semayang, nak tolong nak payung semayang tak ada. Sebab tu antara ibadat yang tak ada tolak ganti, yang tak ada pidyah pada semayang. Puasa boleh bayar pidyah, haji boleh badal, lebih duit badal boleh badal. Zakat boleh diqadakkan, tetapi bab semayang tak boleh. Bab semayang Tuhan akan letakkan benda ni di antara sampai Tuhan tuntut sampai lubang cacing. Sebab itu bila tengok kata Syekh Ibn Ata'illah Iskandari rahimahullah ta'ala kata sallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Bila mana orang yang dah tua-tua lalu dalam keadaan mereka nak kembali kepada Allah Ta'ala, lalu mereka duduklah beribadat dan banyak melakukan semayang sunat. Mereka mengasakan mereka menuju kepada Allah, sedangkan mereka sedang terjun ke dalam kolam nafsu. Apa yang dimaksudkan mereka terjun di dalam kolam nafsu? Ialah mereka yang lebih banyak melakukan semayang sunat, tetapi hal keadaan semayang yang ditinggalkan zaman pop ye, zaman agogo, zaman muda-muda tak diqadak. Padahal itu tuntutan yang lebih wajib daripada semayang yang dilakukan. Faham tak? Maknanya yang semayang kena qada tu kau ni wajib. Semayang sunat ni sunat. Siapa yang semayang sunat tidak ada niat untuk mengqada bagi yang wajib, maka Imam Ghazali kata bermasalah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Besok pagi lah, besok malam lah, kita datang semayang masjid ni semua pakai baju Melayu, pakai serban, lepas tu pakai seluar pendek. Cantik tak cantik, begitulah kuman dia. Cantik tak cantik, begitulah rupa dia. Besok kita sembahyang maghrib, pakai serban besar-besar, kemudian pakai seluar pendek. Orang kata apa gila mazhab kau pakai ni? Yang pada serban kau pakai yang lutut ni kau tak lutut, yang kau tak tutup. Itulah watak orang yang girakan pada ibadat sunat tapi tak menampal bagi yang wajib. Dia junjungnya serban di atas kepala, lutut yang wajib tidak ditutup. Nisbah begitulah orang yang rajin melaksanakan yang sunat tanpa mengqada bagi yang tertinggal. Pelan-pelan bang, tak ada kerja buat tengah-tengah malam. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, bangun tengah-tengah malam. Sekarang lepas sembahyang isyak, sekarang terus lepas ba'diyah isyak, buat ba'diyah isyak, buat qada sembahyang zuhur ke asar ke maghrib, buat saja aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat qada kerana Allah Taala. Lepas tu terus pada buat witir. Begitu cara amalan ni. Orang tanya bagaimana di antara perjalanan bila ditanya oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang waliullah bertanya kepada wali perempuan yang dinamakan Rabi'atul Adawiyah. Ya Rabi'atul Adawiyah, bagaimana pintu Allah akan terbuka untuk menerima taubat? Maka kata Rabi'atul Adawiyah dalam syairnya, betapa pelik dan hairan aku ya Hasan, ulama besar Basra. Bagaimana kamu boleh mengatakan pintu Tuhan itu tertutup, padahal pintu Tuhan sentiasa terbuka? Apakah pertanda ya Rabi'atul Adawiyah bagi orang yang diterima akan taubatnya? Maka jawab Rabi'atul Adawiyah, selain daripada istighfar, menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi akan dosa mereka, hal keadaan pertanda perjalanan taubat itu dalam ke arah diterima oleh Allah, makin dia tua, makin penghujung, makin dia bersibuk-sibuk dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia akan banyak mengqadakkan apa yang telah ditinggalkan, hal keadaan sambil melaksanakan amalan sunnah. Yang ketiga, hal keadaan istiqamah dia dalam menuntut ilmu dan berkekalan dalam istighfar dan juga berkekalan dalam mengqada segala yang ditinggalkan. Petanda perjalanan taubat dia itu semakin lama semakin diterima oleh Allah. Ya bang, kadang-kadang dia jadi pening. Dia dah bertaubat tapi dia tak naik lagi belajar. Dia dah bertaubat tapi tak mengaji lagi ilmu. Dia jadi begitu. Ya bang, dia jadi tu. Saya dulu bertugas sebagai unit agama di pusat pemulihan dadah 6 tahun saya bertugas. Kadang-kadang tengok kawan-kawan, bila dah kawan dia telefon, aku nak jumpa kau Mus'ab. Dia pencen, umur dia lebih kurang dah lepas dia pencen, umur dia 58 tahun.
Dia jumpa saya, aku minta tolong dengan kau, tunjukkan pada aku macam mana aku nak bertaubat ni, macam mana aku nak mula. Ayat ni disoal oleh orang umur 58 tahun. Faham? Bukan orang yang mula-mula. Allah benci, Allah benci pada orang-orang tua yang buat maksiat. Bahkan Allah lebih Allah benci pada orang muda yang buat maksiat. Allah lebih menyampah kalau orang tua yang buat maksiat. Faham tak? Allah suka kepada orang tua-tua yang bertaubat. Allah lebih suka orang muda yang bertaubat. Maka nisbah bila dia kata pandang kata Hasan Al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah, ini dua wali. Dua wali ni dalam keadaan tengok di antara orang yang betul-betul dalam keadaan nak bertaubat, dia akan tambahkan ilmu pengetahuan mereka, yufaqihu fid din, dia akan diberikan kepahaman terhadap agama. Kita ambil contohlah, kadang-kadang orang sibuk dia dengan ibadat dia. Dia susun macam-macam zikir. Kalau ada guru-guru dan ustaz-ustaz yang beri tuan-tuan dan puan-puan dengan berbagai-bagai zikir, sebenarnya dia memenatkan tuan-tuan. Sebenarnya zikir yang nak dibuat kepada Tuhan sekadar mana yang tuan-tuan ada, kemudian cara tuan-tuan mengolah perasaan tuan-tuan kepada Allah. Bila tuan-tuan berzikir, tuan-tuan merasa, ya Allah, tidak ada yang berzikir ini melainkan pilihan daripada Engkau. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dia pilih siapa yang dikehendaki. Kalau orang tanya kenapa dia tak naik masjid, pasal dia belum ada lagi pilihan daripada Allah. Itu kalau cakap dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu fiqh, kenapa dia tak naik masjid lagi? Pasal dia belum lagi dapat hidayah daripada Allah. Kalau mengikut konsep Hasan Al-Banna, Hasan Al-Banna, perjuangan gerakan Islam Mesir, zaman Jamal Abdul Nasir, dia orang yang nak cuba memperdaulahkan Al-Quran di dalam negara, akhirnya mati ditembak oleh pemimpin Islam, dekat tubuh badan dia 11 das dia kena. Yang tembak Hasan Al-Banna ni pemuda orang ada pemimpin Islam, Jamal Abdul Nasir, Mesir. Jamal Abdul Nasir ni dia ada penjara bawah tanah, jenis sikat banduan dengan bola besi. Hasan Al-Banna ni orang yang memperjuangkan Al-Quran, sampaikan hari dalam keadaan dia syahid ditembak tu, seluruh Mesir tak diizinkan berdoa menyebut nama Hasan Al-Banna. Hari syahidnya Hasan Al-Banna, orang Islam tak dibenarkan keluar pergi ziarah di kubur Al-Syahid. Yang diizinkan pergi ziarah dan mengkebumikan dia bapa dia yang dah tua lagi dalam keadaan dah uzur. Lepas kebumikan Hasan Al-Banna, bapa dia ditegah tak benarkan mendoakan untuk Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Apa konsep Hasan Al-Banna mengatakan? Kalau betul di antara kamu orang yang berikhlas, di antara berdakwah, yang nak mengimarahkan rumah Allah dan nak memperdaulahkan Al-Quran, sepatutnya setiap daripada pegawai syarak dan AJK masjid, dia akan berdoa setiap malam mohon hidayat daripada Allah. Kerana orang kampung takkan boleh naik ke dalam masjid, melainkan dengan tali tarikan hidayat daripada Allah. Ya Allah, berilah hidayat kau kepada penduduk-penduduk kampung kami, ya Allah. Berilah hidayat kepada sekalian penduduk qaryah ni, ya Allah. Minta tengah-tengah malam. Allah dia yang menarik, Allah dia yang memberi. Wa ma tasya'un, sesungguhnya mereka semua tak nak. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Siapa nak maghrib ni duduk masjid, duduk mendengar cerita, duduk dengar celoteh. Baik tengok TV, raja lawak, ketawa golek-golek, sampai masuk bawah TV, tarik balik, keluarkan balik. Masa-masa macam ni sedap, bawa anak-anak pergi pantai, pergi mana-mana kedai makan anak beranak, main suap-suap, dia suap dia, dia suap dia, dia suap dia. Makan sate, nak panas lagi, duduk atas bara tu. Dia sedap, nak makan roti canai, nak panas, duduk atas kuali tu lagi. Sedap, nafsu kata begitu sedap. Semua manusia tanda dia berjalan kepada Allah. Semua kerasa-rasa orang Islam ni sokong Allah. Tak. Tengok cerita isu Syakir Naik je. Syakir Naik ni je, hal keadaan mubarak Islam ni antara orang India ni, dia pun kalau kata bagaimana pendapat anda tentang Syakir Naik, itu pun macam-macam pendapat orang mengulaskan pada satu orang pendakwah dia, tuan-tuan. Semua orang nakkan agama ke? Tak, bang. Ahli nafsu dia tak nak agama ni, bang. Ahli nafsu ni kalau dia nak agama pun, dia pergi pun kerana nafsu.
Dia pergi sembahyang Jumaat bukan kerana nak menghadap, nak menyembah Allah. Tapi dia pergi sembahyang Jumaat, jangan tidak jiran kata dia tak pergi sembahyang Jumaat. Kerana dia pergi sembahyang Jumaat bukan kerana menuntut bagi redha dan suka Allah, tetapi nak mempertahankan nafsu dia supaya tak ditohmah oleh jiran atau sebagainya. Jangan kata dah duduk atas jadah, kerja kita dah berurusan dengan Allah. Ada lagi cerita nafsu dah apa? Ada lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perut dah kejang, mata dah mengantuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malah nak baca surah panjang-panjang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia hilangkan mencungap dia. Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud kan, dia hilangkan nafas dia. Allahu Akbar. Dia sujud balik. Allahu Akbar. Dia juga melakukan ibadat tetapi di bawah tarikan dan di bawah julukan nafsu dia. Faham bang? Kena faham betul-betul. Bila tengah minum dengan makwa, dengan orang sepejabat, tiba-tiba ada budak datang minta derma. Pakcik minta derma dari Kuala Acim. Oh, bagus. Anak pakcik kasih RM20. Cuba tak ada makwa tu. Cuba makwa tu kau tak ada. Engkau ni daripada hari tu, lepas kau. Berapa banyak kali kau nak minta? Kau ni ada permen? Tak ada permen. Engkau ni siapa yang mau? Banyak pula cekedak soalan ni tu. Faham bang? Kena faham betul-betul. Kerja nafsu ni. Orang laki-laki ni tuan-tuan, kalau zaman dulu-dulu buat kerja nikah kahwin lah tuan. Dia basuh gotong royong, basuh pinggan ramai-ramai kan? Dulu. Yang hantar pinggan tu pula perempuan. Yang tukang basuhnya laki-laki. Dia basuh je. Dah sampai berlori-lori dia basuh sikit, tak rasa penat. Dekat rumah, pinggan dia makan pun dia tak basuh. Bila depan dengan perempuan, depan orang ramai, nafsu akan bertindak. Bila ketika bersendirian, nafsu akan mati pada ketika itu. Sebab itu nak membezakan di antara amalan yang ada riak yang berserta dengan nafsu ataupun tidak. Apabila dia berada di hadapan orang ramai, dia akan melakukan salat sunat, berbagai-bagai sunat. Apabila dia sembahyang di rumah, sikit pun sembahyang sunat dia tak buat. Ini pertanda orang yang masih ada sifat munafik, ibadat yang bercampur lagi dengan riak, ibadat yang di bawah lagi anjuran nafsu dan syaitan lagi tuan-tuan. Faham ya? Sembahyang kat masjid macam aku, pakai jubah, pakai serban lagi. Jalan pergi masjid berdegak-degup macam unta Baghdad, gedegak-gedeguk. Sembahyang Allah pakai minyak atar, sebelah ni malaikat subuh, sebelah ni malaikat zuhur, sebelah ni malaikat asar, sebelah ni malaikat dekat dahi tepik sikit malaikat maut. Tahu? Di masjid. Dekat sembahyang, kalau dia sembahyang dekat rumah, itulah baju pagoda satu. Baju pagoda tahu, baju dalam tu, baju pagoda tu satu, itu pun dah digigit di lembu dah macam roti jala rupa dia. Kemudian dengan kain pelekat dia, gulung-gulung pun taruh tepi je, bukan taruh tengah. Kemudian minyak atar ke mana, songkok pun kat mana, cari songkok tak ada, tengok skap bini ada, pakai skap bini je, sekekup macam itu. Allah nasib baik dia tak ada telekong. Kalau ada telekong, situ juga telekong dia pakai. Kemudian salat makan sembahyang sunat, duduk sembahyang, tasbih pun tak cukup. Allah Akbar subhanahu. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Bila berlaku di hadapan orang ramai, lain watak dia, di rumah lain watak dia, maka ini sembahyang muraun, orang yang ada sifat riak yang merampas bagi selendang Allah. Yang ini bakal sembahyang yang mentarik di ke dalam api neraka jahanam. Orang yang sembahyang dekat rumah lain watak, dekat masjid lain watak. Orang yang macam ini masih lagi ada sifat kemunafikan dia kepada Allah. Yang lebih teruk lagi yang lebih teruk daripada dia sembahyanglah dekat situ. Contoh, dia sembahyang, datang masjid, dia tinggal dia seorang, dia sembahyang. Allah Akbar, bismillah. Mata melilau pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Dia baca. Siap baca lagi kat atas. Maliki yaumiddin.
Tiba-tiba dia dengar suara orang perempuan ke orang lelaki-lelaki yang masuk naik masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia pun kemaskinikan sembahyang dia. Syiratal ladzina ghairil maghdubi. Maka kata Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah ta'ala, barang siapa yang memperelokkan salatnya setelah dipandang oleh orang, 70 lapis dunia pun takkan boleh cegah dia daripada bakaran api neraka. Lapiskan dunia 70, nak halang api neraka bakar dia, tak dapat. Dia sembahyang biasa, bila orang tengok dia ubah watak yang lebih baik. Dia sembahyang main-main, tapi bila dengar ada suara orang dia memperbaiki sembahyang. Yang ini kata Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah ta'ala, kata sallahu ra'u 70 tebing 70 kali dunia pun tak boleh hijab dia daripada api neraka. Rupa ceritanya bang. Hidup ni cerita, saya ingatkan balik awal daripada kuliah. Tujuan kehidupan atas dunia ini adalah hantaran roh ke dalam jasad. Dibaginya peluang roh beribadat selagi mana nyawa pada jasad dikandung badan. Bila habis saja jasad ini dengan nyawa dia, maka tertutup pintu roh. Inna lillah, kita datang daripada Allah, wa ilaihi raji'un adalah roh. Kita yang jasad bukan cerita mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, roh datang daripada Allah dan roh milik Allah, dia akan kembali balik kepada Allah. Dan sekalian daripada jasad kita ini daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Jasad yang tercipta daripada 4 anasir air, api, angin, tanah, hal kembali balik kepada tanah. Yang tinggal roh. Bilal balut aja kain kapan, dia masuk satu lapis. Dia masuk. Di mana roh escort mayat pergi ke kubur? Dalam lapisan kain kapan. Dalam lapisan kain kapan. Dia yang takut ni bila kita baca syair dalam tauhid. Kalau yang dah mati itu mati, yang kena pukul, yang kena cerita itu roh, itu pun menakutkan. Yang jadi menakutkan, roh tu, nyawa tu masuk balik dalam jasad. Yang nak menghadap dalam kubur ni macam mana yang hidup sekarang ni. Bukan kata roh saja kena, dengan jasad-jasad pun hidup pada ketika itu akan dibalun. Itu yang menakutkan tu. Sempit kubur satu cerita, panas satu cerita, berbalut dengan 3 lapis satu cerita, suara dalam macam petir satu cerita, yang mukul di dalam tak bergagak-gagak satu cerita. Oh, banyak cerita dalam tu. Cerita tu banyak dalam tu. Tapi tengok lebai tu duduk kedai kopi, isap rokok, John macam dah selesai masalah. Pampung. Macam dah tak ada masalah lagi cerita dunia akhirat. Padahal banyak lagi nak kena jawab dengan Tuhan. Tuan-tuan dia, Allahu Akbar. Malam ni pegang tangan bini. Tangan bini tu duduk bersila pegang. Mak engkau, kalau aku mati, lepas tu bini kau menangis. Teriak apa pasal? Kau menangis apa pasal? Tanya. Pasal abang tak ada. Stupid. Kenapa kau menangis kalau aku kata aku mati? Apa pasal kau menangis? Menangis pasal apa? Orang takut mati adalah kerja bodoh. Orang yang paling pandai di hal keadaan bersiap kerana takut nak bertemu Allah. Mati dan antara apa yang manusia nak takut. Semut pun mati, binatang pun mati, katak pun mati, ular pun mati, manusia mati, semua makhluk akan kena. Barang yang tak perlu digusarkan. Yang nak digusarkan lepas mati, pertemuan dan perjanjian dengan Tuhan dituntut. Yang itu paling takut. Allah. Zaman pop berapa banyak kali aku tak sembahyang. Allah. Zaman agogo berapa banyak aku tinggalkan puasa. Allah. Masa zaman Zahar Azmi berapa banyak aku rembat barang orang. Banyak cerita bang. Ini cash dia tuntut taubat. Dia bukan boleh tutup dengan umrah haji dengan kopiah aja bang. Dia tak boleh macam tu. Berdosa dengan manusia lebih susah daripada berdosa dengan Allah. Berdosa dengan manusia ni, berdosa dengan Allah boleh minta ampun di mana saja. Berdosa dengan manusia nak kena cari dia ni bang, dia jadi masalah. Yang itu dikatakan bisat, yakni hamparan yang datang daripada Allah Ta'ala.
Bila dikatakan hamparan dari kerajaan Allah dan telah memberi pakaian, mereka itu akan pakaian khidmat baginya dengan penolongan dan petunjuknya. Hal keadaan seluruh daripada golongan arifin ini, hal keadaan orang yang dapat petunjuk dan hidayat daripada Allah. Yang kedua, orang yang merupakan pembantu di hal keadaan orang yang dapat pertolongan, hal merupakan penolong bagi Allah Ta'ala. Waliullah artinya penolong. Dia wali ini dia susunan dia pengambil besar 25. Autab, autad, abdal, akhyar, ansar, urafa, nujaba, umana, rohaniyin. Martabat wali ini. Wali-wali ini. Kalau wali kutub tu wali yang memegang dunia. Alam zahir dan alam ghaib. Bawa dia kutubul ghus, pembantu bagi Rasulullah. Wali yang masih kekal banyak sekarang ini dia makan wali abdal. Wali abdal ni wali gantian. Dalam dunia ni dia ada 40 orang wali. 22 orang dalam 28 dalam bumi Iraq. Bukan, ya 22 orang dalam bumi Iraq, 18 dalam bumi 22 dalam bumi Syam, 18 dalam bumi Iraq. Wali abdal. Dia jumlah dia 40 orang. Bila meninggal seorang, Allah ganti seorang. Meninggal seorang, Allah ganti seorang. Nama dia wali abdal. Lawan pada wali abdal ni nama dia wali bedal. Wali apa? Wali bedal. Wali bedal ni pergi rumah orang mati pun dia makan. Dia makan. Pergi rumah orang mati. Mayat belum ke bumi lagi. Air sirap dah siap 2-3 tong. Ini wali bedal. Dia kira bedal dia. Dia kira makan dia. Kalau Melaka panggil wali sabit sama dia. Dia kira nak menyabit dia. Faham? Selagi mayat tak ke bumi, tak ada cerita makan. Faham? Maknanya mayat ada ke hospital, kemah dah siap, air macam-macam perasa ada, anggur ada rasa laisi, ada rasa apa. Maknanya orang yang mayat baca Yasin kat depan, dah haus makan minum pergi bawah, ini tak ada hujah. Ini lebih sesat daripada yang sesat lagi. Tak habis-habis kau makan minum je. Faham bang? Yang membuatkan kita marah ke agama ni, tak berapa suka dekat Tuhan ni, membuatkan kita boring nak berhubung dengan Tuhan ni, bukan pasal apa? Makan, minum lah bang. Ya? Cuba perut dah kenyang. Lepas maghrib pergi kenduri, balik rumah tiba-tiba orang ketuk rumah lagi. Ada kenduri satu lagi. Pergi balon satu lagi kenduri. Dua-dua dia tekan, dua-dua dia makan. Dia makan sampai dah mencungak-cungak, pusat dah habis, lari ke tepi, kenyang, tak ada tu haram. Bila makan kenyang-kenyang, agak-agak orang macam ini pukul 4 pagi dia boleh bangun tahajud ke? Allah bertanya kepada manusia, bagaimana kamu nak bangun di tengah-tengah malam, perut kamu bangun di tahal keadaan penuh dengan minuman? Bagaimana kamu nak mendapatkan kekhusyukan tahal keadaan ikatan hati dengan Allah? Nak dapatkan khusyuk dalam ibadat, sedangkan perut kamu penuh dengan makanan, kata Allah. Allahu Akbar. Ya, rupa lapau ni ditajamkan akal. Kenyang lapau ini menajamkan akal. Kenyang lapau ini menajamkan akal. Kenyang itu menumpulkan akal, mewarisi pada bebal. Itu dalam cerita kitab Mawaizul Badi'ah, ya. Kalau baik sebagi abang Kafiat. Sikit lagi bang. Sebagai abang Kafian, saya nak bangun malam Ustaz, kami mengantuk. Air. Jawapan ni kat air. Air. Jangan banyak minum air masa lepas daripada petang. Yang kedua, saya pula tengah-tengah semayang ni Ustaz, macam-macam angan-angan lah Ustaz. Kadang-kadang terfikir macam-macam artis saya nak dalam semayang tu. Kenapa saya tak boleh tumpu Ustaz? Kerana banyak angan-angan. Makan tu bang. Makan yang berlebihan mewarisi pada angan-angan. Saya pula Ustaz, bangun semayang tu boleh. Tu kemudian semayang ni pula tak banyak angan-angan, tak ada. Tetapi dia bangun, saya semayang bangun, macam kuda kena bodoh. Jadi diam. Allahu Akbar. Satu benda saya tak fikir Ustaz, duduk menengok macam ni. Yang ini yang terlebih pada tidur. Sebab itu apa syarat orang nak jadi wali? 4 perkara. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang bercakap dan banyakkan ibadat. Ini syarat jadi wali paling rendah syarat yang diletakkan. Tuan-tuan akan jumpa. Faham? Nak jadi wali itu perut sahajian. Jangan kurang. Yang pertama kurang makan, kurang minum. Yang kedua kurang tidur. Yang ketiga kurang bercakap. Yang keempat banyakkan ibadat. Ini rukun nak jadi wali.
Kalau perut mengedik ke depan pusat pun dah lari ke tepi, kita terlampau kenyang. Oh, itu jauh cerita tu bang. Itu jauh lah bang. Kalau dia rokok tu bukan dia baca tasbih, dia hilangkan mencungam. Sami'allahu liman hamidah. Tak jadilah tu bang. Rupanya Allah hendakkan bagaimana roh yang bakal berhadap di bawah pimpinan Allah. Hal keadaan roh yang cekal, dilaparkan dia, didalaparkan dia, didahagakan dia, ditahan nafsu daripada bercakap-cakap yang banyak, ditahan dia di antara matanya daripada tidur. Faham bang ya? Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dia gunakan air semayang, nak angkat isyak ni, dia angkat air semayang. Dia angkat air semayang waktu isyak tu, boleh pakai sampai subuh. Dia beramal gunakan wudu waktu isyak sampai ke subuh. 40 tahun berturut-turut dia boleh buat beramal begitu. Faham? Takut. Apa yang menggentarkan kita? Apa dia takut? Takut apa dia? Satu penyakit yang dinamakan dia ghurur. Ghurur ni terpedaya. Manusia yang tak ada cukup pada ilmu, yang tak ada pahaman tauhid yang kukuh, yang amalnya dalam keadaan tak ada amal, tak ada yang pelik, amalnya tak ada yang membuat bangun di tengah malam, yang Qurannya dalam keadaan jarang dalam keadaan dibaca, zikir yang tetap pun tidak ada pada pegangannya, lalu dighurur, dipedayakan dia seolah-olah yang sabun annahum sun'a. Dia rasa cara dia dah cukup, baca hal keadaan dah cukup baik, dia rasa jalan dia dah cukup betul. Yuhsabu annahumul muhtadun, dia yakin dia seolah-olah dia dah betul-betul berada dalam hidayat. Ini bahaya bang. Memang cukup bahaya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bapa mentua Nabi, nama dia di dalam syurga. Nama dia dalam syurga. Ali yang dia masuk. Tapi cara dia masuk, cara dia masuk, dia semayang subuh, perut dia terburai dulu tuan-tuan. Ketika dalam keadaan ditombak oleh Abu Lu'lu' dengan mata tiga tu, kemudian dia tarik, berterburai perut Sayyidina Umar. Cara nak masuk syurga tu Allah tunjukkan cara begitu. Lalu melambak tali perut dia. Diambil oleh sahabat, lalu saat ketika dia kawasan diminta air, ditelan air itu, dinampak air itu turun dekat perut dia. Umar bin Khattab nama ada dalam syurga, tapi cara masuk Tuhan jemput cara macam tu. Faham kan? Faham? Bukan duduk kedai kopi isap pula tu kok John pula tu pang-pong. Lepas tu nak berangan nak masuk syurga. John pula bukan John halal punya, John seludup punya pula. Yang ini nama ghurur, terpedaya. Selagi di antara ibadat itu tak bertautkan kasih, dia tak bertautkan cinta dan tak bertautkan sayang dengan Tuhan, ibadat itu masih lagi inlet berkah. Cakap India pula aku malam ni. Inlet berkah, tahu inlet berkah mana tak ada apa lagi lah. Baik, saya ini tasawuf bang, dia tak cerita halal haram. Halal haram semua orang dah tahu. Tahu. Dia nak ceritakan hati. Hati. Katakanlah abang pergi rumah orang kahwin, makan nasi berani gam. Nasi berani gam. Atau nasi berani tanam. Ada tahu kan? Nasi berani itu dia tanam. Kalau gali-gali tak ada, maknanya yang tukang masak dah kena tanam. Berani tanam. Dia makan nasi minyak tengah-tengah mengari ni tuan-tuan. Apa tak lemah badan? Dia kena pula air sirap ni anda sejuk. Dia balik dah mata dia kuyu dah macam kuda kena aid. Dah hantu hara dalam tu. Dia pun hampir dah terlelap. Dia nak delap, nak bayang, baru nak terbayang-bayang, nak terbayang-bayang. Bilal pun menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun menjerit. Nak tahu ibadat tu macam mana? Bila mengantuk, perut kenyang, tengah hari panas, Bilal menjerit. Yang panggil tu bukan Bilal, yang panggil tu Allah. Apa kata hati abang ketika azan tu dilaung? Itulah kita. Bukan payah menawan. Tak payah kau kat luar ni boleh wayang-wayang balut serban macam makunya simpan janggut sikit lalu depan orang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Boleh nak melakonkan watak ni. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, bagaimana tengok tarekat-tarekat di antara perjalanan-perjalanan agama di Sudan. Dia punya syarabat ni kami besar.
Kemudian dia punya jubah ni lengan. Lengan besar ni jubah Sudan punya. Saya tengok dia buat dalam satu halakah, dia buat macam zikir. Kata dia ni berzikir tarekat apa ni, tarekat apa. Tiba-tiba dia bongkok. Tiba-tiba salib keluar, tuan-tuan. Orang daripada kalangan ahli Kristian yang pakai jubah putih, yang pakai serban putih, yang berada di Sudan, dia juga buat halakah. Itulah. Sebab itu tasawuf ni dia lebih pentingkan hati. Hati, roh dan akal ni dia tak mati. Walaupun kiamat dia takkan mati. Roh ni. Apa berlaku pun 8 perkara dalam bab samiat, tuan-tuan kata. Apa benda yang tak binasa? Tak, maknanya yang tak binasa walaupun berlaku kiamat, salah satu daripadanya roh. Ini nak kena betulkan dulu. Buang cakapan nafsu dulu. Nafsu ni buang dulu. Apa yang nafsu nak? Makanan makan, gunakan meja. Yang tu Rasulullah tak buat. Duduk bawah lah. Isi dalam talam. Makan laki bini gunakan talam. Ada anak tumpang. Kan sunnah benda macam tu. Jangan makan dalam talam. Haram. Tak boleh. Faham? Mana ada kau tengok orang makan duduk dalam talam? Ada? Tak ada. Orang seorang duduk dah penuh talam. Apa dia? Duduk anak-beranak makan satu talam macam tu, tak ada salah. Kan ada sunnah. Contohlah, itu satu contoh. Kalau orang tanya lah, saya dah nak tutup ni. Kalau orang tanya lah, apa di antara petanda ilmu yang berfungsi? Ilmu yang berfungsi, kata Rasulullah, 3 perkara. Yang pertama, makin kamu belajar tentang ilmu, makin menakutkan kamu, takut kamu, tambah takut kamu kepada Allah. Yang kedua, apabila kamu mengaji ilmu daripada seseorang, makin tawar hati kamu terhadap dunia. Bila yang ketiga, apabila di antara kamu belajar dengan seseorang, ilmu yang dikatakan bermanfaat, lebih kamu mengaji dengan dia, kamu nampak di mana perangkap nafsu, di mana pemusuhan syaitan. Kalau orang tanya apa jalan aman nak pergi kepada Allah, yang pertama, istihar dulu, syaitan tu musuh. Kita masalah something, kita tak nampak musuh syaitan, syaitan nampak kita. Tapi kita jarang baca auzubillah, minta berlindung dengan Allah. Orang yang tak baca auzubillah ni bang, dia tak minta berlindung dengan Tuhan, sifat sombong dia dengan Tuhan. Faham bang? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin. Dia bacalah, duduk baca. Dalam dia duduk sibuk baca. Tiba-tiba imam baca surah panjang. Dia pula kata, Allah, imam ni baca pula surah panjang. Dia mengkritik imam. Tidak ada kerja itu dalam sembahyang melainkan bisikan daripada syaitan. Manusia ni tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, dia ada 10 syaitan. Semua orang ada 10 syaitan. Maka sahabat bertanya, kau pun ada ya Rasulullah? Ya, aku pun ada syaitan, kata Nabi. Habis macam mana keadaan kau? Aku syaitan yang ada pada aku telah ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Yang pada kita belum lagi. Belum lagi bang. Sebab tu bila nak beramal ni, dia ada 2 lintasan. Khatarat rahmaniyah, lintasan ketuhanan. Khatarat syaitaniyah, lintasan kesyaitanan. Tengok bang Bila dengar, sini ada tarhim ada. Tarhim subuh tak ada? Tak ada, orang Melaka ada. Kalau tarhim subuh ni dia dah baca irhamna bijai sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Lepas ini bangun tidur, faham? Ini baru Bakar, Omar Ali, boleh tidur lagi, faham? Orang baca tarhim lah. Baik, tukar cerita lain. Bila orang tengah-tengah bangun tidur, dia tengah tidur. Bangun dah tidur, dah letih-letih macam tu, tiba-tiba malam tu tegak bangun. Tiba-tiba dengar azan subuh, sayup-sayup. Tiba dia tersedar, dia tercelik. Bila dia tercelik, di situ ada 2 khatarat, lintasan yang akan berdebat. Yang berdebat, yang pertama lintasan ketuhanan mengatakan, sembahyang berjemaah di masjid tu kan baik, dapat 27 pahala. Yang syaitan ni pula akan berdebat. Oi letih, kau sembahyang pun dalam keadaan letih, kau nak mandi nak apa ni sekarang, badan lekik-lekik sekarang, kau sembahyang sekarang, orang pun dah habis. Tu kata syaitan. Yang ini pula kata, bukan aku ada junub, tak ada junub. Apa pun masuk lebih kurang kan tu, pergi sembahyang. Yang syaitan pula akan jawab pada ketika tu, nak sembahyang, alang-alang sembahyang, biar betul-betul, biar bersih-bersih. Ini suara mesti ada dari dalam ni. Tiap-tiap orang ada. Kalau dia tak ada ni suara, maknanya dia bukan manusia, dia makhluk asing.
Faham? Agak-agak orang tua-tua tengok amal pakai seluar pendek ni, hati dia tak bercakap ke? Ha? Budak kecil dia tengok amal pakai seluar pendek, dia cakap dalam hati dia. Melikit-likit dia ketawa, kesian amal ini, miskin lah. Duit pun tak ada nak beli seluar panjang. Kesian. Agak-agak yang muda dia cakap macam mana? Yang tua cakap macam mana? Yang dalam ni yang buat sembahyang rosak. Faham? Nak matikan dia tu dalam sembahyang. Allahu Akbar pagi Jumaat. Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam bertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dia kata, ya Allah, hari ini Jumaat, sujud sejadah. Ini surah panjang, ya Allah. Kalau aku tahu, aku tak datang tadi. Apa dia? Kalau aku tahu, aku tak datang tadi kau cakap begitu. Imam baca je surah panjang, hati kau bercakap sepatah. Itu sembahyang kerohanian dah berpaling daripada Allah. Tunggu syarat sah fiqah sajalah tuan-tuan. Harap fiqah sajalah. Bila buat dalam bentuk macam tu, akhirnya ibadat ni tak mendatangkan kesan pada hati. Lebih banyak ibadat kepada Allah, makin tak tembak, tak keluar rasa sayang kepada Allah. Bila banyak lagi ibadat kepada Allah, tak tambah kasih, tak tambah cinta kepada Allah. Berat bang. Berat. Dia berat. Tak sayang, tak cinta kepada Allah. Bang, anak kita nak kahwin. Ayolah. Habis apa dia? Anak kata kalau boleh dia nak bersanding. Bersandinglah, tapi tutuplah aurat. Bersanding ni tak salah, tapi tutup aurat. Mak dia pula batu api cakap, kalau bersanding pakai tudung macam tak cantik, macam tak ada bang. Apa dia? Tak cantik pakai tudung masa bersanding. Aku buat keputusan aku, nak bersanding boleh, tapi kena pakai tudung. Faham ni? Ni contoh. Secara tiba-tiba, bini pun tarik muka. Ada pula nak bersanding pakai tudung. Dia buat kepala angin dia kat rumah. Buat angin kat rumah. Laku bini ni tengok kelaku bini. Suami ni tengok kelaku bini ni tadi. Dia pun kata, Allah, ibu masa-masa muka sampai bergaduh-bergaduh. Dia... Ha? Saya rasa suara saya boleh sampai. Bila dia tengok di antara kelakuan bini dalam keadaan bentuk macam tu, maka isteri suami ni jadi serba salah. Kalau aku dengar akan cakap Allah supaya tutup aurat, bini aku akan masam. Kalau aku dengar akan cakap bini, makna aku biarkan anak aku buka aurat bersanding, Allah akan murka pada aku. Lalu dikata dia, dibuat salah, tak buat salah. Lalu di hal kerana nak jaga kasih pada bini itu terlalu jauh, hal keadaan terlalu dalam dibandingkan hal keadaan saya kasih kepada Allah, akhirnya memohon memenuhkan keperluan kehendak isteri walaupun bercanggah daripada hukum Allah. Menandakan ibadat yang dia buat tak mendatangkan kasih, cinta dan juga sayang pada Allah. Okey. Ni lagi payah nak berhenti, tak nampak jam. Tadi nak berhenti dah tadi. Jadi apa dia? Kerja nafsu tu dia nak kena buang. Apa di antara kerja nafsu yang paling mudah nak ditangkap? Yang pertama, nafsu ni bila dengar azan, dia malas nak sembahyang berjemaah. Satu. Yang kedua, nafsu ni bila dah lepas sembahyang wajib, dia malas nak sembahyang sunat. Dua. Yang ketiga, nafsu ni bila lepas sembahyang, punggung dia tu macam ada beribu kutu. Kemudian payah nak tunggu berwirid, payah nak menunggu imam sembahyang, imam berdoa. Yang ni tiga. Yang keempat, apakah wirid amalan yang paling dibenci oleh nafsu dan dibenci oleh syaitan? Yang pertama istighfar. Yang kedua tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga selawat, yakni Allahumma salli ala Muhammad. Pada tiga perkara ini adalah wirid yang paling dibenci oleh nafsu dan paling dibenci oleh syaitan. Boleh faham? Sebab itu kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sendiri yang tak berdosa tu 70. Kalau umat dia tak beristighfar kurang, kalau istighfar kurang daripada 70, walaupun tak mendapat tuntutan, tetapi hukum dia adalah orang yang angkuh. Kerana Muhammad yang tak berdosa membuat sahal keadaan istighfar 70. Kita yang bergelumang dengan dosa, istighfar satu hari berapa kali?
Istighfar lepas semayang tu bukan istighfar lain doang ya. Kenapa istighfar 3 kali lepas semayang? Allahu Akbar. Allah yang tarik engkau datang ke masjid. Pukul 6 tadi cahaya dah turun dalam hati tuan-tuan. Aku nak pergi masjid. Yang itu cahaya Allah. Kemudian Allah bantu lagi cahaya tu selamatkan tuan-tuan sampai masjid. Sampai dekat masjid Allah tambah lagi bantu lagi cahaya tuan-tuan dapat dengar sampai azan dan semayang. Masa semayang Allah tuntut hak dia pula. Allahu Akbar. Bagaimana hamparan hati kau ketika Allah sampaikan kau dekat masjid? Macam mana cara kau meraihkan Allah memilih kau? Lalu mulut manusia memuji dia akan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Dia puji akan Allah. Sedangkan Allah melihat hati mereka. Bila Allah tengok hati dia, rupa hati dia duk ingat rumah, duk ingat anak, duk ingat bini, duk ingat kerja, duk ingat rotek nak mati, duk ingat cukai tanah lumayau, duk ingat macam-macam ingat. Maka inilah dikatakan manusia yang munafik. Mulut mereka memuji Allah, sedangkan hati mereka berintim-intim dengan dunia. Yang ini pun payah ni bang. Ya. Jadi orang tanya makcik macam mana cara nak asyakkan semayang ustaz? Yang pertama, terjemahan semayang wajib dihafal terlebih dahulu. Okey? Besok semayang, mulut cakap Arab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hati cakap dalam Melayu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekian alam yang maha pemurah lagi amat mengasihi yang menguasai pada hari agama. Senya Engkau ya Allah yang kami sembah dan kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Kau kurniakan ke atas mereka. Lalu bila pertama terjemah, yang kedua besok tadabbur hayati bahawa setiap kali baca Fatihah hati berpaut, bergantung dan berhadap kepada Allah. Okey. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan kepujiannya. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah Ta'ala bagi orang yang memuji akan dia. Rabbana walakal hamda. Ya Allah bagi engkau lah segala kepujian. Allahu Akbar. Allah maha besar. Mulut cakap Arab, hati tadabbur dalam makna Melayu. Baru tidak ada ruang dalam hati nak berangan-berangan keluar daripada sembahyang. Kalau makcik-makcik dah umur 40 tahun, 50 tahun, masih belum lagi menghafal makna dalam sembahyang. Beratlah makcik ya. Besok carilah buku tu. Penat kita sembahyang 50-60 tahun, serupa kita tak faham apa yang kita cakap dengan Tuhan. Biar malu atas dunia. Besok pergi cari buku terjemahan sembahyang. Dia ada jual kat farmasi. Kalau tak ada, cari kedai motor. Pergi tengok buku terjemahan kanak-kanak tu. Tengok buat apa. Oh, Fatihah ni terjemah. Tahiyat ini terjemah. Rabbil Fili ini terjemah. Beli. Saya beli, tanya buku ni harga berapa sen. Makcik nak buat apa? Nak kasih kat cucu. Padahal makcik kan nak baca tu. Tapi biarlah kita bercakap dengan Tuhan satu hari 5 waktu. Kita faham apa yang kita cakap. Maknanya, tutuplah aib ini sebelum dalam keadaan aib itu dibuka di akhirat. Jangan nampakkan di antara kita merajin pada orang yang semayang. Pada hakikatnya kita tak faham apa yang kita bercakap dengan Tuhan dalam semayang. Biar terbuka aib ini atas dunia makcik daripada terbuka aib dan kejahilan kita di akhirat. Sekali Tuhan bukakan kita punya kelemahan di akhirat, daging muka akan jatuh pada ketika itu. Akan jatuh tanggal daging muka akibat terlalu malu pada ketika itu. Jadi mula-mula ambil tindakan apa dia? Fahami dulu bacaan dalam sembahyang, mengerti dulu bacaan dalam sembahyang, biar kemudian fikirkan balik. Kenapa Allah suruh pilih dengan pujian-pujian ini? Kenapa dalam rakaat diminta dengan azimi? Kenapa dalam sujud diminta dengan Rabbiyal A'la? Kenapa dalam rakaat dikatakan Tuhan Maha Agung? Kenapa dalam sujud dikatakan Tuhan Maha Tinggi? Kena ambil pelan-pelan. Cari buku tu, terjemahan tu. Siapa yang ada buku terjemahan sembahyang, kalau tengok ada kawan-kawan, ambil buat jariah, foto state, bagikan pada kawan-kawan. Biar dia sembahyang akan datang, dia tahu apa yang dia nak bercakap dengan Tuhan. Pukul 9. Dah. Pukul 9. Makna ambil at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala yang diberkati, at-tayyibat, yang baik-baik, lillah, milik Allah Ta'ala.
salam sejahtera, bau sedap kita sembahyang makcik. Itu cara kunci yang pertama. Kunci yang kedua, baca surah. Surah yang kita nak baca hari-hari, itu hafal makna. Qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat tumpuan segala, tidak beranak dan diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sekupu yang dengan Tuhan. Senang. Bila tak ada kata kalau imam baca pula, kita terjemah dalam Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat penipu dalam agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Demikianlah mereka yang memberi anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dapat duit dimakan anak beranak, tak pernah bagi makan fakir miskin. Itu orang yang dikatakan yukadzibu biddin, penipu dalam agama. Ya bang? Jadi mulai daripada sembahyang isyak ni, sembahyang isyak, ada perkara yang Tuhan wajibkan kita baca Fatihah 17 kali. Dalam Fatihah tu ada satu doa agung. Ihdinas siratal mustaqim. Masa baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Paut dengan Tuhan betul-betul ya Allah. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah, jalan yang lurus. Pasal peringkat umur dah 40 tahun lebih. Tuan-tuan masih tak boleh lagi nak terombang-ambing dalam ibadat. Tak boleh lagi terombang-ambing dalam pegangan. Tuan-tuan ya. Kena faham. Kena faham. Bagus. Pasal untung bercakap ni dengar pakai telinga. Ni tak pakai mata. Maknanya dalam gelap ni siapa nak lelap, lelap lah. Tapi mata tak, telinga tak boleh tu. Tak boleh tutup. Mata boleh tutup. Telinga tak boleh tu. Tak boleh tutup. Itu bijak Tuhan. Nak dengar tazkirah pakai telinga. Dia tak pakai mata. Pakai mata orang mengantuk. Pakai telinga. Dia tak boleh tu. Memang tak boleh tutup. Dengar je dalam gelap. Mata tak buka, dengar. Minta tolong dengan Tuhan. Jangan minta apa-apa. Bangun tengah malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang witir. Kemudian berdoa, ya Allah, aku dah tiba penghujung daripada sisa-sisa umur, ya Allah. Bimbing aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Pimpin aku, ya Allah. Tarbiyah aku, ya Allah. Tunjukkan aku jalan, ya Allah. Hidayatiku, ya Allah. Berilah taufik pada aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Merayulah makcik. Allah nak tengok makcik merayu. Di hal keadaan bagaimana rayuan itu? Hal keadaan Allah kata, aku tidak pernah menolak. Adakah aku pernah menolak bagi hamba-hamba yang merayu aku pada di tengah-tengah malam? Allah, dia berfirman, pelik aku bagi umat Muhammad dan Bani Adam. Mereka hendakkan aku bukakan pintu syurga, sedangkan mereka tutup mata-mata mereka di tengah-tengah malam. Faham ayat tu makcik? Ya. Pelik aku bagi umat Bani Adam yang hendakkan aku membukakan syurga, sedangkan mereka menutupkan mata di tengah-tengah malam. Maksudnya, kalau tidur tengah malam, payah sikit nak bercerita syurga. Nak tidur, buat witir. Saja aku sembahyang witir 2 rakaat, dudukan Allah Ta'ala. Bangun lagi sembahyang witir 1 rakaat. Sembahyang tahajud, orang boleh tinggalkan. Pasal ada sedar, ada tak sedar. Tapi sembahyang witir, kita tak boleh tinggalkan. Kerana dia amalan boleh dilakukan sebelum daripada tidur. Okey? Ambil faham betul-betul. Yang jalan hidup ini jalan roh. Bagaimana nak cenderungkan hati kepada Allah. Jangan banyakkan ibadat. Hati belum akur tentang ketuhanan Allah. Dia jadi berat. Nak akur satu masa ketika aku akan musafir. Meninggalkan dunia. Akan pergi bersendirian tanpa teman. Di situ pegangkan. Apa bekalan. Apa kekuatan. Apa amalan yang boleh meyakinkan makcik melangkah seorang-seorang untuk menghadapi alam barzah. Dan seterusnya pada sampai ke dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Bulan depan tak payah pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina wa syafi'ina wa warzuqna maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya' wa alsinatana minal kadzib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatan a'yunin wa ma tukhfi sudur. Ya Hannan ya Mannan qawi lana al-iman. Allahumma ya hilal 'alimin ya mujib as-sa'ilin hamdana min gharshadada wa sadada wa qina. Rabbana jammil lana bil 'ilmin wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وصلى
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bagi kat saya. Biar saya kat saya. Biar dia lagi kat dia. Mana dah? Yang ni dia okey. Apa ya?